Dalam segmen ketiga ini kita akan bersama dengan seorang pemimpin sukan dan juga ahli sukan, penggiat sukan dan juga seseorang yang boleh memberi pandangan tentang sistem pendidikan di Malaysia. Beliau ialah Zainal Abbas. Itu pengarah bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Apa khabar Zainal? Khabar baik Sharon, terima kasih atas jemputan untuk bersama-sama. Sudah pasti kita work from home dan sebagainya kan, dan kini juga para pelajar guru perlu belajar dalam sistem pembelajaran online. Jadi kita pun nak tahulah pandangan anda Zainal, bagaimana dengan penerimaan para pelajar dan guru dalam pembelajaran melalui online setelah lebih dari setahun ni? Bila kita kata online ni Sharon, kita bercakap tentang apa yang kita panggil temanya sekarang ialah PDPR. Pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran dari rumah lah. Dan kalau dilihat dari segi PDPR ini pula, ia tidak semestinya hanya bermaksud melalui dalam talian. It can be juga dalam format-format yang lain. Satu ialah memang dalam talian lah, maknanya menggunakan format seperti yang kita gunakan sekarang, menggunakan platform Zoom, menggunakan platform Google Meet ataupun menggunakan platform seperti Microsoft Teams dan sebagainya. Di mana guru akan mengajar dan engage dengan pelajar login ke dalam aplikasi platform seperti Zoom ini dan mendengar pengajaran yang diberikan oleh guru. Dan ada satu lagi cara di mana para guru boleh melaksanakan pengajaran itu bersama pelajar secara offline. Bermaksud tidak dalam talian secara langsung, tetapi dengan memberikan tugasan-tugasan kepada pelajar-pelajar sama ada melalui pesanan-pesanan melalui aplikasi seperti WhatsApp ataupun Telegram dengan memberikan kerja ataupun modul kepada murid untuk disiapkan. Itu pun juga kita kategorikan sebagai PDPR. Dan satu lagi, semestinya memang tidak ada di kawasan-kawasan yang tidak ada konektiviti langsung. Dan pelajar-pelajar mengalami kesukaran untuk log on kepada sistem dalam talian ini. Dan kebanyakan guru-guru di kawasan-kawasan yang sebegini juga mengambil inisiatif sebenarnya untuk memberikan kerja-kerja kepada murid-murid sama ada melalui penghantaran guru-guru sendiri pergi menghantar ke rumah pelajar-pelajar ataupun mengadakan stop point di mana ibu bapa boleh datang ke dalam ke kawasan sekolah untuk mengambil tugasan untuk anak mereka untuk pick up, dan juga ada satu lagi kotak untuk drop off kerja-kerja rumah yang telah dilaksanakan oleh murid. Tetapi secara keseluruhannya boleh dikatakan inisiatif guru-guru kita sangat baik pada saya dalam usaha untuk memastikan setiap murid itu dapat mengikuti pembelajaran sebaik mungkin. Jadi saya nak kata terima kasih cikgu. Semestinya dari segi usaha mereka, passion mereka untuk terus memberi yang terbaiklah kepada para pelajar. Dan positifnya Zainal, saya melihat rakyat Malaysia sekarang embrace menerima teknologi terutama dalam pendidikan ni. Jadi sesuatu yang bagus juga. Namun secara realitinya Zainal, apa cabaran sebenar KPM, guru, pelajar, ibu bapa dalam pembelajaran online ini? Dan juga untuk penerimaan sistem sebegini. Dalam bulan Mac yang lalu, apabila di tahun 2020, 18 Mac bila diumumkan PKP, I think everybody was caught off guard, termasuk guru-guru dan juga ibu bapa, pelajar, semuanya agak terganggu pada ketika itu. Dan program-program untuk pelajaran dilaksanakan secara PDPR ini tidak begitu menyeluruh dan juga tidak begitu mantap. Namun menggunakan pengalaman yang dilalui pada tahun lepas dan pada penghujung tahun lepas sehinggalah ke awal tahun ini, kita dapati guru-guru, para pelajar sendiri dan juga ibu bapa lebih bersedia untuk mengikuti pembelajaran secara dalam talian ini. Sepanjang tahun 2020 dan juga tahun 2021 ini, KPM terus melaksanakan kursus-kursus secara dalam talian ataupun secara bersemuka bila dibenarkan untuk membantu guru-guru kita mengikuti program-program berkenaan PDPR ataupun juga program-program digitalisasi untuk membantu mereka melaksanakan pembelajaran secara pengajaran itu secara lebih berkesan melalui sistem dalam talian. Dalam keputusan SPM 2020
mungkin ramai yang menjangkakan peratus kelulusan peperiksaan itu akan menurun disebabkan sistem pembelajaran terganggu, tetapi ternyata sebagaimana diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin, bahawa pencapaian SPM 2020 sebenarnya adalah terbaik dalam tempoh 5 tahun. So walaupun kita mengalami kesukaran dalam pembelajaran itu terganggu akibat pandemik COVID, sekolah ditutup, dibuka semula secara berperingkat, ada penggiliran datang ke sekolah, kemudian sekolah boleh dibuka kembali secara bersemuka, aktiviti sukan, aktiviti koko dibenarkan, kemudian terpaksa diberhentikan sebab angka COVID yang semakin meningkat. Semua itu saya rasa dapat diatasi dan kita harus memberikan pujian bukan saja kepada guru-guru yang membantu para pelajar dalam pendidikan mereka, tetapi juga para ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Apa yang Kementerian Pendidikan lakukan, kita juga lihat kepada silibus yang ada bagi setiap mata pelajaran itu, Sharon, dan kita lakukan penjajaran. So we identify which is mana yang keperluan asas dalam setiap mata pelajaran itu yang perlu dikuasai oleh para pelajar. Which one is the pengukuhan ataupun penambahan pelengkap kepada silibus tersebut. Adaptasi dan juga kerja keras lah. Pada masa yang sama, I think we need support system kan. Jadi di sini Zainal, peranan yang boleh dimainkan oleh masyarakat Malaysia, of course sesuatu yang kita tidak dapat orang kata control ya dalam situasi pandemik ni. Jadi specifically untuk sistem pendidikan, apa yang boleh masyarakat lakukan untuk pastikan semuanya berjalan dengan lancar? Well, yang pertama, of course, bila kita kata tentang pembelajaran yang kita terpaksa laksanakan dalam talian ini, satu yang sering kita lihat ialah berkenaan dengan peranti dan konektiviti. Peranti itu dari segi aplikasi lah. Kalau satu keluarga itu mempunyai 5 orang anak misalnya yang bersekolah, adakah 5 orang anak itu akan mempunyai satu peranti setiap seorang. Jadi itu pun perlu dilihat, dan kemudian jika ada peranti pula, ada tak konektiviti. Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kerajaan Malaysia dengan dibantu oleh Yayasan Hasanah sedang mengedarkan, dalam proses untuk mengedarkan peranti dan juga alat dongle SIM card connectivity kepada lebih kurang 150,000 para pelajar B40 di seluruh negara. So dengan harapan bahawa ini akan membantu pembelajaran dan pengajaran dan pembelajaran mereka di rumah dalam keperluan pelaksanaan PDPR pada ketika ini dalam juga dalam keadaan pandemik COVID ini. Untuk kementerian dan juga jabatan-jabatan pendidikan untuk bekerjasama dengan syarikat-syarikat swasta untuk membantu golongan-golongan yang mungkin terkesan. Pun begitu, Sharon, Kementerian Pendidikan pada tahun ini juga telah mengambil inisiatif dengan melancarkan Didik TV. So Didik TV KPM ini bersama-sama Media Prima sebenarnya juga membantu para pelajar yang mungkin tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara dalam talian. Kebanyakan dan hampir semua sebenarnya guru-guru yang kami tampilkan dalam Didik TV ini adalah dari kalangan guru-guru yang sememangnya cemerlang. Sama ada mereka dalam kategori guru cemerlang ataupun mereka merupakan guru-guru inovatif yang melakukan pembelajaran dan pengajaran dengan begitu cemerlang. Jadi kita tampilkan mereka dalam Didik TV dan slot-slot yang ada belting kepada program-program yang kita tayangkan dalam Didik TV itu sebenarnya telah kita susun rapi untuk mencapai keseluruhan silibus mata pelajaran yang diajar di sekolah, sama ada di sekolah menengah ataupun di sekolah rendah. Whether we like it or not, teknologi pendidikan adalah satu kemestian sekarang. Bukan saja dalam situasi ini, but then we need to compete with the world sebab teknologi amat penting, terutama dalam pendidikan STEM, Science, Technology, Engineering dan juga Mathematics. Namun bagi KPM, apa pandangan anda? Iktibar yang boleh digunakan dalam situasi ini untuk meningkatkan ataupun improve lagi sistem pendidikan Malaysia? Sememangnya, Sharon, kita di KPM melihat kepada perkara ini. Program digitalisasi sistem pendidikan ini telah lama dirancang dan dilaksanakan secara berperingkat. Tetapi pandemik COVID yang melanda dunia pada tahun lepas, I think, dan juga seluruh negara kita telah mempercepatkan proses tersebut. Kalau dahulu, I think mungkin pada mungkin kita katakan pada 1 hari bulan Mac 2020,
nobody would be talking about having Google Classroom. Tidak ada orang bercakap mengenai having meeting atau menjalankan mesyuarat menggunakan Zoom atau mengendali khusus menggunakan siri-siri webinar. Nobody is talking about that. But suddenly Zoom meeting, sesi webinar, Google Classroom is a common thing. Penghantaran kerja rumah melalui email is a common thing among Malaysians dan common thing, sesuatu yang normal dalam kehidupan seorang pelajar pada ketika ini. Di Malaysia ini kita perlu sentiasa lebih pantas untuk melaksanakan perkara-perkara yang sebegini, menggunakan teknologi yang ada, sama ada teknologi AI ataupun IR 4.0 yang ada pada ketika ini untuk membantu pendidikan dan pengajaran dan menjadikannya lebih interaktif, lebih berdaya saing dan menarik untuk diikuti oleh murid-murid. Terima kasih Zainal kerana pandangan anda dan juga terima kasih sekali lagi kepada KPM, guru-guru yang bekerja keras dan kepada ibu bapa dan terutama sekali para pelajar. All the very best, adaptasi dengan situasi ini dan work hard. Anda adalah future of Malaysia. Jadi thanks again Zainal and all the very best. Terima kasih.